Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana kita dipertemukan secara maya melalui program Entrepreneur Talk sempena sambutan Bulan Keusahawanan Siswa bagi tahun 2021 Universiti Malaysia Sabah. Bersama kita pada pagi ini seorang usahawan yang kita melihat telah berjaya dalam melahirkan produk beliau sendiri yang juga merupakan seorang usahawan yang berasal daripada Papar, ya, terkenal dengan produk kuih lidah yang merupakan produk yang dapat dibangunkan dengan bantuan beberapa agensi semasa saya bercerita dengan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, sebagai pengenalan, Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar iaitu di bawah bersama dengan bahagian keusahawanan PKPKP, kita menganjurkan sambutan Bulan Keusahawanan Siswa bagi tahun 2021 peringkat Universiti Malaysia Sabah. Saya mengambil peluang ini untuk mewar-warkan pelbagai aktiviti akan kita laksanakan, pelbagai aktiviti akan kita anjurkan seperti pertandingan My Business Story, pertandingan Instagram, pertandingan live dalam Instagram, pertandingan TikTok Challenge, dan juga dalam tempoh sebulan ini pelbagai aktiviti-aktiviti lain seperti Entrepreneur Talk kita bersama dengan pihak industri, kita bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan keusahawanan, kita juga bersama dengan pakar-pakar dalam beberapa bidang yang membantu sama di dalam pembangunan keusahawanan. Tidak lupa juga kita juga akan bersama dengan wakil daripada APK di bawah PPIB, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, ya, dan semua itu akan berlangsung dalam tempoh sebulan ini, yaitu bulan Oktober ini merupakan bulan keusahawanan, sambutan Bulan Keusahawanan bagi tahun 2021 peringkat Universiti Malaysia Sabah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan seorang usahawan kita melalui sesi Entrepreneur Talk, iaitu edisi bersama dengan industri, iaitu Puan Rosimah Muhammad yang merupakan usahawan, nama syarikatnya iaitu Ilham Mekar. Bukan sekadar ilham, tetapi ia juga mekar menjadi sebuah syarikat yang berkembang maju pada hari ini. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, mungkin Puan Rosimah boleh memperkenalkan diri beliau sendiri, biar kita dengar suara manis usahawan-usahawan kita yang bersama dengan kita pada pagi ini. Dengan itu saya persilakan Puan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar UMS Sabah kerana telah menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit tentang aktiviti ekonomi yang ada di sini, seterusnya berkongsi pengalaman yang ada lah. Saya seperti yang dinyatakan oleh Tuan Moderator kita tadi, saya Rosimah Muhammad, pengurus produk kuih lidah berjenama Agromas Sabah dan Mekar Petani Sabah. Jadi kita punya pusat beroperasi di Kampung Berundung Papar, Sabah, iaitu lokasinya kalau dari Papar ke Kekeh lebih kurang dalam 38 km, dan daripada Pekan Papar ke bengkel atau premis pemprosesan kuih lidah ini dalam 650 meter, jarak mungkin masuk dari Papar kemari dalam 5 minit boleh sampai. Jadi kalau untuk latar belakang industri, pihak kami bermula sejak 2004 hingga kini lah. Jadi pada peringkat awalnya kita bermula secara kecil-kecilan saja. Kemudian penglibatan adalah di kalangan penduduk kampung sendiri. Kemudian apabila kita telah untuk fasa-fasa berikutnya, kita telah berdaftar dengan pihak PAMA, Jabatan Pertanian, dan melalui jabatan dan agensi yang terlibat secara langsung dengan usahawan,
kita telah menjadi usahawan bimbingan Jabatan Pertanian Fama Negeri Sabah. Kemudian dari bertitik tolak dari itulah kita telah diberi latihan-latihan, kursus dan seumpamanya sebagai dipantau oleh pihak-pihak yang tertentu. Selain itu, kita juga terlibat dengan berdaftar di bawah agensi-agensi pembimbing yang lain seperti SIRIM, DIDR, RISDA, Giatmara, Kemas, dan lain-lain lagi lah yang saya tidak sempat sebut namanya di sini. Ada apa-apa lagi yang Tuan Moderator? Oke, terima kasih Puan. Saya tertarik bila melihat begitu ramai yang terlibat sama di dalam usaha pembangunan produk dan juga syarikat Ilham Mekar ini. Ya, kalau saya tidak silap di antaranya seperti DIDR dan sebagainya. Dan saya juga sangat tertarik bahwa perusahaan kuih lidah yang Puan adakan sekarang ini ianya membantu di dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung. Mungkin Puan boleh berkongsi dengan kita, selain daripada menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung ataupun persekitaran itu, adakah peluang-peluang perniagaan ataupun peluang-peluang sebagai usahawan ini terbuka kepada di luar sana? Mungkin ada di antara pendengar kita pada hari ini berminat dengan produk Puan ataupun berkeinginan untuk menjadi agen ataupun dropship ataupun yang sewaktu dengannya. Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita. Ya, dipersilakan. Untuk soalan ini saya akan menjawab ya. Kita mengalung-alungkannya, selain daripada kita mengalung-alungkan penduduk setempat untuk bekerja di sini, kita mengalung-alungkan usahawan muda juga untuk menjadi dropship atau agen. Bukan saja setakat di daerah Papar, Kota Kinabalu, Labuan dan Brunei. Kita menggalakkan siapa sajalah. Kita mengalung-alungkan untuk menjadi agen kita di luar sana. Oke. Saya terdengar Puan sebut tadi Brunei. Bagaimana perniagaan? Adakah perniagaan Puan ini sudah sampai di Brunei ataupun di Brunei itu adakah di sana ada agen-agen sebelum ini atau macam mana Puan? Iya, untuk Brunei memang kita ada agen. Selain daripada produk kita dibawa oleh edaran pihak Fama Sabah, kita juga ada yang direct lah, usahawan dari Brunei mengambil kita punya produk dan jual di sana. Agen lah. Gitu. Wah, hebat. Ini boleh sampai ke luar negara sudah nih Puan. Dan saya tengok Fama sangat membantu di dalam perkembangan perusahaan Puan. Puan, bagaimana saya tertarik juga untuk tahu bagaimana Puan boleh terlibat dengan perniagaan ataupun boleh lahir sebagai seorang usahawan kerana minatkah atau bagaimana? Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita. Mungkin cerita ini boleh inspire orang ataupun memotivasikan orang lain untuk lahir sebagai seorang usahawan juga. Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita. Silakan Puan. Boleh. Pada peringkat awalnya saya dulu memang pernah bekerja. Latar belakang pekerjaan saya pun memang berasaskan marketing juga, walaupun pada awal pendidikan saya bukan di bidang marketing. Saya mendapat pendidikan awal untuk lebih kepada penulisan kreatif. Jadi bila sudah saya meninggalkan alam pekerjaan, dengan sendirinya saya ingin menceburi sesuatu bidang yang baru. Jadi kenapa tidak saya mencoba sesuatu yang memang orang cakap bertolak belakang lah. Pada dasarnya memang kita ingin setakat mencoba saja. Coba perniagaan ni lah. Jadi kita mulakan dari peringkat kampung lah. Kita buat kecil-kecilan dulu di luar bandar. Kita libatkan penduduk kampung kan, sama-sama mencari rezeki. Kita buat kerja berkumpulan. Itu pada fasa awalnya lah. Jadi apabila sudah dia ada produk ni sudah meningkat, permintaannya meningkat, masuk ke pasar tani, orang-orang persorangan, kemudian kita masuk tu, saya berdaftar lagi di bawah Fama Negeri Sabah.
Pada ketika itu saya sendiri membawa produk tuh, berjumpa dengan pengarah Fama Negeri Sabah yang ketika itu Tuan Haji Razali Muid, saya ingat saya. Jadi saya berbincang dengan dia, produk ni produk tradisi Sabah, bolehkah produk tradisi Sabah ni kita mohon bantuan untuk mendapatkan packaging dan membolehkan produk ni pergi lebih jauh lah untuk dipasarkan di luar sana. Jadi bertitik tolak dari itu, Fama telah membantu kita untuk mendapatkan packaging seperti yang ada di nampak di belakang ini lah. Contoh. Jadi bertitik tolak dari itu kita teruslah terus berusaha untuk meningkatkan jualan dan memperbanyakkanlah customer kita, agent kita begitu. Selain daripada kita punya customer daripada tamu-tamu pasar tani yang banyak bagi mengambil kita punya produk. Oh, okey. Memang pada awalnya mencoba-coba dulu. Coba-coba dulu. Jadi orang Coba-coba bilang dulu. tak kenal maka tak cinta. Jadi bila sudah coba rasa best pula, rasa seronok pula. Jadi kita teruskan lagi ke fase terusnya. Kita teruskan lagi. Jadi kita sentiasa mendapat sesuatu yang baru, cabaran yang baru, tantangan yang baru. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu untuk menerima apa yang kita telah usahakan. Kita mau pergi jauh lagi daripada apa yang kita buat dari masa sekarang. Di samping itu agensi-agensi lain seperti Fama lah kebanyakannya banyak memberi kita bimbingan dan tunjuk ajar, nasihat, alat tuju kita untuk menjadi seorang usahawan yang lebih berdaya maju. I see. Saya tengok begitu memotivasikan bila mana ada keinginan untuk mencoba, ada keinginan untuk develop sebagai seorang usahawan. Mungkin selain daripada Fama membantu kita dari segi latihan, membantu kita dari segi ruang bimbingan untuk membangun sebagai seorang usahawan. Mungkin sebelum ini adakah Puan pernah mengikuti apa-apa kursus-kursus kemahiran yang yang memberikan asas ataupun yang memberikan Puan sebagai seorang usahawan tentang produk kuih lidah ini? Saya sebenarnya Puan, saya bersama dengan saya juga saya ada dapatkan produk kuih lidah sebelum ini. Memang sedap kita lihat produk ini ya boleh pergi lebih jauh. Tengok di bagian atas dia pula ada logo Agromas. Saya rasa ini bukan merupakan produk biasa-biasa, dia boleh pergi lebih jauh ya daripada bermulanya seperti mana Puan cerita tadi, bermulanya hanya sekadar mencoba dan berkeinginan sebenarnya untuk membantu penduduk setempat untuk ada peluang pekerjaan dan hari ini telah menjadi satu perusahaan yang besar. Jadi Puan, mungkin Puan ada perancangan di masa akan datang tentang perniagaan ataupun perusahaan Puan ini? Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita? Okay. Untuk masa depan disebabkan kita punya kekangan pandemik ni, saya menggalakkanlah kalau boleh pada usahawan-usahawan muda, bakal-bakal usahawan muda di luar sana yang berminat dalam bidang keusahawanan, boleh kita berhubung nanti, hubungi saja saya untuk menjadi dropship atau agent. Jadi kita boleh berbincang nanti apa-apa yang sepatutnya boleh kita buat. Kemudian di samping itu mungkin kita boleh bincangkan bukan setakat jual beli, mungkin kita boleh lari jauh lagi sedikit. Mungkin kita boleh memikirkan rangkaian jaringan pasaran. Contohnya kalau macam dari Papar ni, masyarakat atau orang yang mau membeli di Pantai Timur, masalah transportation contohnya memang agak sukar juga lah. Sebab kalau kita dari sini menghantar ke sana, kita perlu orang bilang ke Inanam lagi kan, dia punya tu mengantar, dia punya bus stop tu. Jadi dia kalau boleh ada transportation agent yang boleh mengurus produk-produk Sabahan, bukan setakat Papar punya produk dari sini ke Pantai Timur, itu adalah satu sumbangan yang
sangat dihargailah daripada pemikir-pemikir bakal-bakal usahawan muda. Sebab itu adalah peluang jaringan pasaran itu untuk memudahkan aliran pasaran itu lebih meluaslah di masa akan datang. Tidak semestinya kita terikat kepada manufacturing saja, bidang pembuatan. Kita memikirkan rangkaian pasaran pun sebagai satu bisnis sebenarnya. Wah, bagus sekali. Banyak peluang selain daripada produk itu sendiri. Betul. Dia juga kita boleh lihat sebagai satu peluang di dalam keusahawanan, yaitu menyediakan perkhidmatan, terutamanya perkhidmatan pengangkutan. Iya. Puan, tahun lepas pada bulan Mac, negara kita telah mengalami pandemik COVID-19 bermula pada hujung Mac tahun lepas. Dan dalam keadaan tu banyak perniagaan ada di antaranya tutup, tidak mampu untuk sustain disebabkan oleh kekangan-kekangan yang dihadapi. Jadi bagaimana Puan menghadapi keadaan pada masa itu, dan bagaimana Puan boleh sustain, boleh kekal, boleh berterusan berniaga sehingga ke hari ini, dan juga boleh meneruskan legasi perniagaan ini sampai ke masa akan datang. Okay? Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita. Terima kasih Tuan Moderator. Untuk isu pandemik ni memang seluruh dunia pun terkesan dengan isu ni. Jadi tidak dinafikan juga, apalagi kita yang industri kecil dan sederhana ni memanglah terlibat secara langsung. Jadi bagaimanapun keadaannya, kita masih meneruskanlah apa-apa pun, memang kita meneruskan juga. Cuma dari segi pengeluaran Tuan, kalau dulu sebelum pandemik ni mungkin pengeluaran tu sehari mungkin kita lebih orang bilang boleh mencapai dalam 200 kilo lah sehari. Tapi disebabkan pandemik ni sekarang kita pun slow down kita punya pengeluaran sehingga 70% penurunannya. Mungkin kita boleh proses dalam 30 hingga 60 kilo sehari saja. Jadi itu memang sangat-sangat memberi kesan lah kepada impak kita punya aliran kan. Tapi macam mana pun masih kita meneruskan walaupun dalam keadaan yang sedikit, kita masih lagi meneruskan. Di samping tu kita tidak fokus kepada satu produk saja. Saya di sini mengambil inisiatif untuk menjual juga produk kawan-kawan yang lain, terutamanya yang mendapat permintaan yang besar di luar sana, ke Semenanjung dan di bandar lain lah. Contohnya saya jual sini selain kuih lidah, kuih cincin dan belacan papar juga. Jadi saya boleh mengetengahkan produk-produk papar juga untuk sama-sama dapat dipasarkan di luar sana. Selain daripada itu, saya juga terlibat dalam beberapa NGO. Jadi masa pandemik ni kebanyakannya saya gunakan untuk orang bilang bersosial di media sosial untuk support kita punya program-program. Untuk pengetahuan, saya juga adalah seorang duta kenali ubat anda di Sabah. Jadi saya support di bawah pharmaceutical Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi semasa pandemik ni saya banyak support program-program daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya di bawah unit saya pharmaceutical, untuk promote diorang punya program untuk mengenali cara penggunaan ubat yang betul kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya pengisian waktu-waktu yang terluang tu kita ada orang bilang inisiatif lah kepada masyarakat. Impaknya adalah sangat baik kepada masyarakat. Okey, terima kasih Puan. Wah, begitu kalau kita melihat sehingga mencapai 70% penurunan dari segi pengeluaran produk selepas pandemik COVID-19 melanda negara kita, dan insyaAllah diharapkan agar setelah ini kita melihat negara kita semakin pulih dengan isu ini. Semoga pengeluaran itu dapat kekal seperti sebelumnya, iaitu boleh mencapai sehingga 200 kg sehari. Itu merupakan satu jumlah yang besar bagi saya Puan. Selain daripada itu juga Puan ada nyatakan tadi, Puan juga
ada produk-produk lain seperti belacan papar, kuih cincin. Semua ini Ya, adalah produk tempatan daripada daerah Papar. Dan ya, saya juga betul. menerima maklum bahwa kuih lidah, yaitu produk utama Puan ini, sebenarnya boleh Puan buat pengenalan tentang produk kuih lidah Puan ini kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada di antaranya yang ingin tahu apa sebenarnya kuih lidah ini sebenarnya. Kita persilakan Oke. Puan. Kuih lidah papa, kuih lidah nih dia nama dia memang kuih lidah lah. Dari segi sejarahnya pun orang lama memang sebut dia sebagai kuih lidah. Dia ada nama saintifik untuk kuih lidah. So jadi dia memang kuih tradisi masyarakat Brunei Melayu di Papar lah. Jadi pada peringkat awalnya kuih lidah nih dia memang bersaiz besar, dan cara olahannya sangat ringkas di mana menggunakan selepas digoreng dia menggunakan gula sajalah. Tetapi bila untuk tujuan promosi dan untuk ke pasaran global, pihak kami telah membuat inisiatif lah, memberi nafas baru kepada penampilan kuih lidah ini dengan memberi cita rasa yang pelbagai dan reka bentuk lah saiz dia yang lebih kecil. Sekarang kita telah menghasilkan ada 4 perisa utama lah. Perisa susu iaitu original, perisa kacang hijau, vanila dan coklat. Tetapi di musim pandemik ini pun kita macam mengalami kesukaran juga untuk mendapatkan bahan-bahan flavor ni. Saya pun tidak tahu di mana silapnya. Mungkin pihak-pihak yang pengeluar tu pun mungkin dia pun dapat dari supplier susah juga kan musim sekarang ni. Jadi itulah semuanya serba perlahan lah. I see. So kuih lidah ni rupanya dia ada beberapa perisa yang lain lagi ya. Selain daripada yang sebab kita melihat dianya merupakan kalau tempat saya ini produk ini dia perisa original. Rupanya dia ada perisa-perisa yang lain lagi. Iya betul. Seperti apa Seperti tadi? seperti yang tuan pegang tuh kuih lidah perisa original. Dia packaging untuk kotak hijau tuh dia packaging yang direka cipta oleh pihak Paman Negeri Sabah untuk tujuan jualan lah, untuk jualan pasaran di luar sana. Tapi sekiranya ada customer yang direct untuk beli dari saya pun ada packaging yang berbeza, jenama yang berbeza yaitu Mekar Tani, tetapi produk yang sama. Jadi kita ada dua pilihan, semada mau yang diedarkan oleh Pama atau dari kita pun kita sama-sama. Oh, begitu. Iya. Kalau ada gambar mungkin Puan boleh tunjuk dengan kita. Tidak apa. So, oke, saya tengok Ilham Mekar memang seperti namanya Mekar berkembang walaupun dalam keadaan-keadaan yang sangat mencabar dengan pandemik kita, dengan pengurangan pengeluaran, tetapi dia masih boleh sustain. Dan kalau kita lihat apa kekuatan Puan yang boleh menyokong Puan sekuat ini dalam mendepani masalah-masalah yang dihadapi. Kalau kita lihat Puan bukan sekadar memfokus kepada bisnes, Puan juga terlibat dengan beberapa NGO yang lain. Apa kekuatan Puan mau bagi masa, mau perkembangkan bisnes, to sustain the business. Itu merupakan satu kekuatan yang orang cakap, wah, bukan semua orang ada kekuatan begitu, Puan. Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita tips-tips untuk kita lebih strong, lebih kuat dalam mendepani masalah, dalam memperkembangkan perniagaan dan sebagainya. Mungkin Puan boleh kongsi dengan kita. Saya pun terasa terkesima juga bila tuan moderator kita tak cakap dia ini satu kekuatannya tuan. Sebenarnya saya anggap ini sebagai satu rutin lah saja. Saya tidak anggap dia sebagai satu kekuatan di mana akan ada waktu-waktunya dalam diary usahawan ini dia kena membuat pilihan, dan pilihan tu ada sesuatu yang sukar untuk kita buatlah. Jadi untuk itu sesukar apapun pilihan yang ada, kita kena berkorban untuk mendapatkan sesuatu kan, dari segi masa, tenaga dan keuangan. Jadi itulah kadang-kadang kita ni mencari kekuatan dalam diri tu, kita banyak diberi masa untuk bersendirian, lagi banyak tekanan tugas, lagi banyak kita
berdiam diri, lagi banyak kita berfikir. Jadi selebihnya kita kembalilah kepada yang Maha Pencipta. Kita banyakkan istighfar. Semoga dengan istighfar itu menjadi syifa, memberi dengan menjadi orang bilang kekuatan untuk mengembalikan kita punya sokongan moral kita sendiri, sokongan pribadi kita sendiri. So, begitulah yang saya buat selalu. Mau mengadu pun orang bilang tiada tempat mengadu yang boleh faham kita 100% kan. Jadi kitalah kena muhasabah diri. Sebab kita yang menentukan kita punya halat itu kan. Betul. Alhamdulillah, satu kekuatan yang luar biasa, Puan. Dan Puan, kita ada sebut tadi tentang dropship, tentang agent. Mungkin Puan boleh kongsi dengan penonton di sana. Kalau jadi dropship, apa kelebihannya? Kalau jadi agent, bagaimana dan apa pula kelebihannya? Mungkin di luar sana tertunggu-tunggu, macam mana saya mau jadi dropship ya? Macam mana saya mau jadi agent? Apa yang saya dapat kalau saya jadi dropship? Apa yang saya dapat kalau saya jadi agent? Mungkin ada sesetengah syarikat di luar sana yang melantik orang jadi agent atau dropship, ada latihan-latihan yang diberikan kah atau apakah? Ya, Puan? Mungkin syarikat Puan mungkin boleh kongsi? Oke. Kebaikan untuk kelebihan lah. Saya lebih suka kelebihan lah. Kelebihan untuk sesiapa yang berminat untuk menjadi agent atau dropship, memanglah dia dari segi tawaran harga. Tawaran harga memang saya akan bagi yang special lah kan, untuk sama-sama membantu usahawan yang baru bermula. Kemudian kelebihannya lagi, dia tidak perlukan modal dan kita production kita yang buat, dia cuma produce, promosi, kemudian dia tidak perlu ada tempat untuk simpanan stok, dia tidak payah memikirkan berbagai aset sebagai satu liability. Jadi kalau sekiranya berminat, boleh saja berhubung dengan saya terus, insyaAllah dilayan. Terima kasih banyak-banyak Puan. Dilayan juga. Jadi para hadirin, para penonton sekalian, jangan lepaskan peluang nih. Kalau nak jadi agent, nak jadi agent dropship kah, boleh berhubung dengan Puan Rusimah terus. Beliau sentiasa terbuka untuk membantu. Kita faham dalam kesibukannya masih ada ruang waktu untuk membantu nih mereka-mereka yang berkeinginan untuk lahir sebagai seorang usahawan. Tapi dalam keadaan sekarang Puan, satu pandemik, kedua teknologi berkembang maju. Bagaimana method of marketing yang Puan gunakan untuk produk Puan? Kalau sebelum ini mungkin begini keadaan. Bila pandemik berlaku ataupun teknologi berkembang, mungkin begini keadaan dia. Mungkin Puan ada sesuatu untuk dikongsi dengan kita. Terima kasih Tuan. Ini antara salah satu cabaran yang baru juga lah saya rasa. Sebab sebelum ini saya lebih fokus kepada offline business. Sekarang semuanya telah beralih kepada sistem digital. Tapi saya sangat bersyukurlah sebab di sebelah saya ada anak-anak buah saya lah. Memang dia pun dalam jurusan marketing, banyak membantu saya untuk membuat promosi. Kita ada satu tim untuk membuat promosi untuk bisnis online ni lah. Gitu. Jadi untuk dalam masa pandemik ni kita banyak jugalah jual kita punya produk melalui online, dibantu oleh anak-anak buah ni lah, yang memang ada basic untuk marketing online. Oh, I see. Produk Puan ini ada Puan letak di platform digital seperti Shopee, Lazada atau yang sewaktu dengannya, atau ada website yang orang boleh pergi, orang tengok dan boleh order terus, atau macam mana Puan? Kebanyakannya customer bila datang dia terus kepada Google. Yang orang tahu ni dia terus Google, terus direct sama saya. Macam gitu. Kebanyakanlah. Kemudian Facebook, kemudian kita ada Insta sebagai satu agen promosi lah. Jadi kebanyakan customer memang melalui itu diorang dapat maklumat Wididani, jadi direct kepada saya. Alhamdulillah juga teknologi ni banyak membantu kita untuk memasarkan produk dalam masa-masa pandemik. Oh, I see.
Jadi ada platform-platform digital, media sosial yang Iya, digunakan sebagai agen promosi untuk iya. produk ini. Kita Oh, ada page, kita ada page Kue Lidah Papar. Kita ada Facebook Kue Lidah KPWM, kita ada Insta Kue Lidah Papar juga. Jadi mana-mana saja customer yang sempat melihat akan promosi-promosi itu, mereka akan direct call saya lah. oh, oke, oke. Oh, kalau kita lihat sekarang ini, teknologi digital ini memainkan peranan yang penting, terutamanya untuk marketing kita. Ianya merupakan satu platform. Ada sesetengahnya berbayar, ada sesetengahnya adalah secara Betul. percuma. Kalau kita tengok sekarang kan, melalui FB, melalui Instagram, dan sekarang ini marketing cepat saja viral tentang sesuatu produk. Jadi Puan, tanpa kita sadar kita sudah bercakap lebih kurang 30 menit tentang Oh, ini. Mungkin Puan boleh berkongsi juga dengan kita. Apa peluang-peluang lain yang orang boleh terlibat sama di dalam apa nama di dalam perniagaan ataupun keusahawanan. Sepengalaman Puan, Puan telah mendirikan bisnis ini sekian lama. Mungkin sekarang ini banyak perusahaan ataupun perniagaan yang terbuka luas untuk mereka yang berminat dan merupakan satu ruang untuk lahir sebagai seorang usahawan. Mungkin Puan ada maklumat. peluang peluang keusahawanan, maksudnya tawaran daripada mana-mana lah. Oke, saya hanya boleh Tawaran daripada kongsikan. mana-mana ataupun daripada Puan, mana-mana saja. Oke, macam seperti yang saya katakan tadi, saya mengalu-alukanlah sekiranya ada usahawan muda untuk menjadi dropship dan agent kepada kita. Kemudian kepada yang baru berminat, saya mengalu-alukan juga orang supaya berdaftar di bawah berbagai agensi, di mana agensi-agensi ini dia bukan saja memberi ilmu yang bermanfaat di bidang keusahawanan, diorang akan membimbing, memantau sehingga usahawan muda ini betul-betul boleh berdikari, dan bila sudah berdikari, nampak sudah dia punya kemajuan, ada impact progresif. Insya Allah di masa akan datang, agensi-agensi ini mungkin ada grant-grant bantuan dapat disalurkan kepada usahawan-usahawan yang memerlukan. Contohnya grant mesin untuk keperluan industri, kemudian pembungkusan, naik taraf premis, dan lain-lain lah. Jadi kepada usahawan muda yang betul-betul komitmen memberi berminat untuk menjadi seorang usahawan, ambil peluang ni sebaik-baiknya. Usahawan muda ni banyak dia punya grant, Tuan, sebenarnya. Kalau kita dekati betul-betul agensi-agensi yang terlibat terus kepada usaha. Jadi ambil peluang tu. Oh, banyak rupanya agensi-agensi yang sentiasa membantu untuk melahirkan usahawan, ya Puan. Boleh Puan Betul. kongsi di antara agensi-agensi yang terlibat sama di dalam pembangunan keusahawanan. Mungkin pendengar sana ataupun kita punya graduan-graduan kita ingin tahu apa di antara agensi-agensi supaya mereka boleh dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Okay. Untuk usahawan yang baru bermula atau yang sekarang tengah mencari ilmu, maklumat tentang pembangunan usahawan, bolehlah berjumpa dengan pihak FAMA dan Jabatan Pertanian dan agensi-agensi lain juga yang terlibat terus kepada usahawan. Jadi di sana diorang akan diberi taklimat tentang apa yang diorang perlukan mengikut bidang yang diorang nak ceburi kan. I see. So jadi selain daripada latihan bimbingan untuk lahir sebagai usahawan, perkara lain yang penting juga di dalam perniagaan adalah dari segi funding ataupun keuangan. Di manakah yang kalau macam kita ada ramai usahawan-usahawan yang baru mau membangun ataupun ada di antara pelajar-pelajar kita yang mau terlibat di dalam perniagaan yang memerlukan
dana dan sebagainya. Mungkin ada di antara jabatan ataupun agensi yang menyediakan startup funding ataupun yang sewaktu dengannya, mungkin Puan boleh berkongsi dengan kita? Kalau untuk usahawan yang baru bermula, mungkin dia agak sukar lah Tuan mendapatkan ke sumber keuangan ini. Contohnya dia untuk membuat pinjaman. Tetapi sekiranya ia sudah beroperasi dalam tempo yang tertentu, dia sudah nampak dia punya impact dia, kemajuan dia, mungkin agensi-agensi seperti Fama, Tekun, dia boleh membantu usahawan ini dengan cara memberi surat sokongan kepada usahawan untuk membuat mungkin sebarang pinjaman kepada perbankan. Jadi atas kepercayaan itu mungkin pihak bank akan segeralah dapat memproses permohonan. Macam gitulah sebetulnya. Jadi saya untuk usahawan muda yang berminat boleh jumpa pihak Fama dan Tekun lah. Fama dan Tekun. Okey. InsyaAllah salah satu yang di dalam perancangan kami adalah sesi bersama dengan Tekun. InsyaAllah nanti kalau ada ruang waktu semasa bersama dengan Tekun, mungkin kami boleh menanya dengan pihak Tekun mengenai ruang dan juga peluang yang terdapat untuk pembangunan usahawan. Okey Puan, selain daripada itu Puan, perniagaan, kita faham perniagaan adalah suatu kerjaya pilihan yang kita saling war-warkan kepada pelajar kita, terutamanya pelajar-pelajar UMS, yang mana selain daripada mereka, kalau dulunya mereka as a job seekers, now pelajar-pelajar kita become to be job creator. Dan kita faham bahawa sebagai peniaga tidak semestinya memerlukan premis perniagaan. Secara digital, secara online, juga boleh mereka lahir sebagai seorang usahawan. Dan untuk usahawan-usahawan baru nih Puan, mungkin Puan ada nasihat ataupun kata-kata kepada mereka usahawan-usahawan baru nih, untuk mereka terus lahir sebagai seorang usahawan yang boleh berkembang maju, ataupun jangan takut untuk jadi usahawan. Peluang sebagai seorang usahawan itu terbuka luas. Mungkin Puan ada kata-kata untuk mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan ataupun perniagaan ini. Seperti yang saya telah bagi tahu tadi, ada waktu-waktunya usahawan ini diberi pilihan. Jadi kena membuat pilihan itu yang agak sukar. Jadi dalam keadaan sukar itu pun kita terpaksa membuat pilihan. Untuk mendapatkan sesuatu, kita kena korbankan sesuatu. Masa, tenaga, keuangan, dan komitmen segalanya tertumpu di sana. Jadi setiap langkah tuh kita coba bermula dengan apa yang ada sekarang. Jangan kita terus-terus memikirkan benda yang jauh lagi dari jangkauan, sedangkan kita belum lagi bermula kan. Jadi disitulah setiap langkah kita cobalah bermula dengan apa yang ada. Dengan arti kata yang lain, jangan takut untuk mencobalah ya. Jangan takut untuk mencoba. Okey. Puan, mungkin sebelum kita ke sesi soal jawab, mungkin kita akan tengok sama ada di FB kalau ada soalan-soalan daripada rekan-rekan, mungkin jawatankuasa yang bersama dengan kita boleh lihat. Kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan di FB dan sebagainya, boleh diutarakan. Saya juga mengambil peluang di sini untuk membawa semua rakan-rakan, sekiranya kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan talk kita yang kita adakan setiap pagi, mungkin boleh dikongsi, mungkin boleh bersama dengan kita, sebab sesi entrepreneur talk ini bukan sekadar kita adakan pada setiap hujung minggu, tetapi ianya juga merupakan satu sesi ataupun program yang tetap kita akan laksanakan dalam tempoh bulan keusahawanan ini. Okey, kita tengok dulu di dalam Facebook, sekiranya kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan di Facebook sana. Okey, kita tengok kalau ada soalan, kita persilakan. Ada satu soalan daripada kita punya timbalan pengarah nih. Apa tips Puan kepada pelajar yang bakal memulakan perniagaan dalam industri makanan?
apa langkah-langkah yang perlu dilaksanakan? Daripada Dr. Tara Zainal. Ya Puan, silakan Puan. Macam saya sudah jawab tadi soalan itu. Setiap Puan, langkah kita coba bermula, setiap langkah jika kita ada minat dan komitmen, setiap langkah kita coba bermula dengan apa yang ada sekarang. Maksudnya kita minimalkan risiko dengan modal ada, yang modal yang terhad, kita buat apa yang kita rasa mau. Kemudian jangan dulu kita buat pinjaman, dari peringkat awal kita jangan dulu buat pinjaman besar-besaran gitu. Kita amalkan berjimat cermat, kita buat apa yang patut dulu. Kita sehingga satu tahap bila kita tengok dia sudah ada progres, baru kita buat langkah seterusnya. Itu pun jangan kita buat sendiri. Kita jumpa pegawai-pegawai pembimbing, agensi-agensi untuk mendapatkan khidmat nasihat yang terbaik untuk kita. Jadi sekurang-kurangnya kita tidaklah melencong jauh kita punya target tu nanti. Kita sentiasa ada pemantauan. Macam itulah. Oke, terima kasih di atas jawaban yang diberikan tadi Puan. Kita tengok kalau ada soalan-soalan lagi. Oke. Kita tengok kalau ada soalan lagi yang kita nih. Dan sambil-sambil itu Puan, sambil-sambil itu saya juga bertanya soalan. Dalam keadaan sekarang Puan, perniagaan adalah merupakan salah satu pilihan yang kita ada untuk penjanaan pendapatan. Oke, penjanaan pendapatan. Mungkin Puan ada idea ataupun ada cadangan. Currently, selain daripada perniagaan yang berbentuk produk seperti makanan dan sebagainya, perkhidmatan juga di antara sesuatu yang menjadi besar sekarang, terutamanya pengangkutan seperti mana Puan nyatakan tadi. Mungkin di peringkat perusahaan Puan, bagaimanakah sektor perkhidmatan itu Puan perlukan untuk menyokong pengembangan dan juga perjalanan perusahaan Puan? Oke, memang tidak nafikan untuk transportationnya kita perlulah, sebab tidak semua kita mengamalkan di sini bila siap sudah order customer sendiri akan datang mengambil. Tetapi untuk yang masa-masa akan datang, kebanyakan customer ni dia di pantai timur, jadi dia mungkin tidak ada masa untuk mengatur dia punya masa untuk mengambil produk tu. Jadi transportation tu perlulah. Saat-saat itulah yang kita perlukan transportation dari kita punya tempat ke destinasi yang dituju. Tiada masalah. Untuk yang customer datang mengambil itu tiada masalah lah. Memang begitulah rutinnya. Tapi untuk customer yang tiada masa, kekangan waktu dia mengambil datang kemari, jadi kita sangat-sangat memerlukan transportation. Oke. Jadi itu yang kita tengok. Sekarang ni macam-macam perkhidmatan pengangkutan ada kalau kita tengok. Kalau dulu sekadar GDX, GNT, sekarang ni macam-macam. Saya tengok di daerah Papar di antaranya seperti Mantap Express pun ada di sana. Jadi syarikat pengangkutan ini mereka merupakan boleh dikatakan frontliner lah juga di dalam menyampaikan produk kita daripada kita sebagai peniaga sehingga kepada end user. Ini merupakan satu ruang dan juga peluang untuk kita develop sebagai usahawan transportation, kan, pengangkutan. Mungkin ada lagi peluang-peluang lain di luar sana yang boleh kita terokai. Kan? Okey Puan, sedar tidak sedar kita sudah bercakap menghampiri 1 jam 44 minit, ya. Sudah menghampiri 1 jam. Mungkin kalau kita tengok soalan tiada, mungkin kalau ada kata-kata akhir daripada Puan untuk pendengar kita di luar sana, kita persilakan Puan. Okay. Untuk bakal-bakal usahawan yang ada di luar sana, jika sekiranya berminat menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, jangan malu, jangan segan, bertanya, berjumpalah kepada agensi-agensi yang boleh membantu dari segi khidmat nasihat dan kepakaran-kepakaran profesional.
seperti yang kita bincang tadi. Kemudian amalkan budaya kerja yang berkomitmen tinggi sekiranya kita ingin memulakan suatu perniagaan. Dan kita yang paling penting lagi bila kita dalam menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini, satu sikap yang perlu kita ada adalah jujur dan tepat masa. Sebab customer tidak suka kalau sekiranya dia dijanji customer akan ambil begini, masa benda yang mau diambil tiada stok apa semua kan. Jadi itu komitmen kerja tuh kena penting lah. Okey Puan, terima kasih di atas kata-kata akhir Puan untuk program kita pada pagi ini. Saya bagi pihak rakan-rakan Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Puan. Kita faham kesibukan Puan, tetapi masih mempunyai ruang waktu yang diberikan untuk kita bersama pada pagi ini secara live melalui program Entrepreneur Talk edisi bersama dengan industri. Kita berharap agar kecemerlangan terus bersama dengan Puan, kejayaan di dalam memperkembangkan perusahaan yang sedia ada itu. Kita mohon maaf sekiranya terdapat mana-mana kekurangan sepanjang program ini berlangsung dari awal tadi, dan semoga usaha murni kita di dalam memberikan pendedahan tentang keusahawanan kepada pendengar di luar sana akan sampai pada matlamatnya. InsyaAllah kepada pendengar-pendengar sana, kepada bakal-bakal graduan kita, jadikan keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan anda. Okay, salam hormat, terima kasih sehingga kita berjumpa di siri yang lain yang akan berlangsung pada keesokan harinya. Sempena sambutan bulan keusahawanan siswa tahun 2021 Universiti Malaysia Sabah. InsyaAllah sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.